saya banyak menerima soalan lah. Cikgu Luan, macam mana Cikgu Luan boleh buat orang kata apa efek zoom in lama-lama kan. Dia macam bila saya cakap dia zoom in lama-lama, dia zoom in ataupun dia zoom out balik ke. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan Sabarigil, saya Rotan. So, teknik ini dia ada kaitan dengan keyframing. Dan korang jangan risau, saya akan ajar dua-dua software. Premiere Pro pun saya akan guide dan juga DaVinci Resolve pun saya akan guide juga. So, sebelum kita edit, minta tolong untuk korang download these two video yang saya akan bagi kepada you guys. So, kalau korang tengok, ini adalah Full HD 25 frames per second dan juga yang ini adalah footage video. Resolution ni adalah 4K ataupun 2160p supaya korang boleh bersama-sama saya untuk buatlah editing ini. Okay, mudah je. So, first things first, mari kita buka untuk Premiere Pro terlebih dahulu. Okay, tak masalah bosku, kita akan import je lah kita punya footage ke dalam kita punya project bin terlebih dahulu. Masukkan dalam ni. Kemudian bila dah masuk dalam kita punya bin ni, apa lagi, kita akan buat sequence barulah. So, saya akan klik kanan. Kemudian saya akan ambil new item dan ambil sequence. Macam biasalah, Cikgu Luan minat dia punya sequence yang this one. Ari, kemudian kita akan ambil 1080p dan juga 25 yang this one. Sebab footage kita, saya shoot 25 frames per second. So, ambil 25, kemudian rename lah kita punya project kita, sequence kita. Nama dia misalnya kata zoom in muka Cikgu Luan contoh. Okay. So, apa yang korang kena buat adalah saya import je lah dulu untuk satu video iaitu Full HD sahaja 1080p yang 25 frame ni kita akan masukkan ke dalam sequence. So, kita akan masukkan benda ni ke dalam timeline kita. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena potong dulu sebenarnya. So, saya zoom sikit, saya tekan plus. Kemudian saya akan besarkan sikit saya punya timeline ni supaya senang sikit nak potong. Cara untuk Premiere Pro ni sama ada korang double klik dekat V1, nanti akan besarkan sikit. Sama juga dengan A1 kat bahagian sini saya double klik. Ataupun cara saya adalah alternate, hold alternate. Letak kita punya mouse kita dekat sini, hold alternate dan kita boleh scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Sama juga dengan V1 ni, sama juga alternate. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out menggunakan korang punya scroll. So, saya akan zoom sikit dan saya akan play. Yang ini, part yang ni korang kena potong lah obviously. Okay. Yang part ni saya akan potong lah. Saya akan potong sikit. Alright. Let's see lah. Sampai sini saya dah puas hati lah. So, untuk klip yang saya dah potong ni, saya nak daripada awal dia wide. Kemudian saya nak zoom in slow-slow. Macam mana kita nak buat benda tu? Senang je bosku. Okay. So, make sure korang klik dulu dekat klip yang kita nak buat zoom in tu. Kita klik kiri dekat sini. Kemudian kita akan cari effects control effects control dekat bahagian sini. Kemudian kita akan cuba cari motion motion. Kemudian ada position, scale, rotation ni semua fokus dua benda, position dan juga scale Dan kalau korang tengok dekat sebelah position dan juga scale dia ada what we call toggle animation ataupun ini nama dia keyframe keyframe nama dia. So first things first, korang kena pergi macam ni korang punya jarum ni, jarum biru ni, biasalah kita letak awal-awal sedikit. Kemudian baru kita tekan toggle animation ataupun yang jump ni toggle animation untuk position dan juga scale. Tekan je dulu. Nanti korang akan dapati akan muncul keyframe. Inilah dia keyframe. Nanti saya akan terangkan kemudian. Lepas tu saya akan tarik saya punya needle ke kanan sikit macam dah nak habis contohnya. So apa saya buat, sekali lagi saya akan tekan toggle animation tetapi bukan dekat area sini dia dekat bahagian sini. Okay. Add or remove keyframe kita tambah satu lagi keyframe, satu, dan juga bahagian scale juga saya akan tambah. So nampak ada dua keyframe di sini. Now keyframe ni apa? Keyframe ni dia akan menentukan kita punya parameter. Contohnya saya akan pergi kepada keyframe yang pertama. Apa yang saya buat, saya tekan saja butang kiri ni go to previous keyframe. Nanti dia akan betul-betul align kat situ. Menunjukkan keyframe yang pertama ni dia punya nilai adalah 960 dan juga 540 untuk position. Scale pun sama, dia adalah 100%. So apa yang kita kena buat adalah korang pergi dekat keyframe yang kedua, which is saya akan tekan yang bahagian this one. Go to the next keyframe. Saya akan tekan kanan. Kemudian yang this one baru kita zoom in. Okay, so zoom in macam biasalah. So saya akan naikkan skala saya. Let's say lah saya zoom sampai ke hidung ke apa. Lebih kurang macam ni. Kemudian saya naik ke atas sedikit untuk position. So saya akan naikkan paksi Y ke atas sedikit. Okay, tak apa. Kita akan play daripada awal terlebih dahulu. So mari. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke Cikgu Luan Sabarigil. Saya Rotan. So, korang nampak tak? Dia beralih daripada key point A dengan parameter sekian. Okay, nanti dia akan beralih slow ke depan macam tu. Ini je sebenarnya cara Cikgu Luan edit. Mudah gila.
Dan korang boleh betulkan balik timing, jangan risau. Contohnya kalau keyframe korang korang nak letak macam ni kan. So saya nak daripada awal memang dia terus zoom. Nanti efek dia lebih kurang macam ni. Seperti saya Rotan. Ataupun korang nak keyframe A korang tu macam korang nak lewatkan sedikit dia punya masuk tu pun boleh juga. So saya akan play daripada awal. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan seperti saya Rotan. Pun boleh juga, ataupun Cikgu Luan sentiasa keep it casual je. Biasanya keyframe A tu betul-betul awal, keyframe B tu betul-betul akhir. Tu je. Okay. So keyframe A ni saya akan highlight kan, guna mouse kiri, kemudian saya akan tolak ke kiri. Yang keyframe B kita ni kita akan tolak ke kanan. So ini adalah hasil dia lah. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan seperti saya Rotan. Cikgu Luan terfikir tau, macam mana lah. So marilah kita beralih kepada DaVinci Resolve pula. Lebih kurang sama saja dia punya kaedah. So bila dah dapat macam ni, so macam biasa new project, short film, uluan ke apa-apa, dan kita akan tekan create. Okay. Bila dah masuk create, jangan lupa DaVinci ni kena sentiasa pergi dekat workspace, nama dia edit. Kat edit, kemudian saya akan drag and drop sajalah saya punya kita punya footage kita ni. So kita akan ambil 1080p 25 frame, masuk ke dalam timeline. Mudah je kan. Dia dah keluar macam ni. Kalau dia bagi tahu change project frame rate, kita akan change. Ulang je balik step yang tadi, which is kita kena potong sedikit kita punya video kita. So apa korang kena buat, step yang pertama sama je. Kita akan klik kiri dekat klip yang kita nak buat zoom in tu. Kemudian apa yang korang kena buat adalah kita kena pergi dekat inspector untuk cari balik position dan juga scale, right? Inspector. Okay, sama juga dia punya next step adalah kita kena alihkan jarum kita sedikit awal. Kemudian barulah kita akan ambil keyframe ataupun toggle animation lah dalam DaVinci. So kalau korang tengok zoom dan juga position, dua ni je yang kita perlu toggle animation. Yang lain-lain tak payah. Okay, zoom saya akan buat satu lagi keyframe, satu lagi keyframe. So dia akan keluar berbentuk orange macam ni lah. So apa yang kita kena buat, tarik needle tu ke kanan lagi. Kanan. Silah sampai ke sini. Kemudian saya akan buat satu lagi keyframe. Okay, satu lagi keyframe. So, kena ingat keyframe kedua tu baru kita boleh zoom in kalau kita nak buat efek yang jenis zoom ke depan macam tu kan. Kemudian barulah saya akan naikkan kadar zoom kita. Misal kata saya akan hold mouse kiri dan tarik ke kanan. Sama juga macam tadi. Saya sedikit adjustment pada position sedikit. Lebih kurang macam tadi. Now, cuba kita play daripada awal. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan seperti saya Rotan. Lebih kurang sama saja. Cumanya macam mana kita nak kawal timing. Apa yang korang kena buat adalah korang kena besarkan dulu korang punya video satu dan juga audio satu. So korang kena buka macam ni supaya senang sikit korang nak edit. Nampak? So saya tarik video satu ni, saya tarik ke atas sikit. Audio okey lah, suka hati korang nak ke tak. Yang penting visual ni, video satu ni yang paling penting. Dan kalau korang tengok dekat sini, dia ada icon tau. Kat sini hujung ni. Kalau kita klik, nanti dia akan keluar balik transform, which is zoom dan juga position tadi lah. So kita boleh timing balik. Ini keyframe 1 dan ini adalah keyframe yang seterusnya ataupun keyframe B lah. Tak apa, Cikgu Luan akan play dulu. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan seperti saya Rotan. So sama juga macam Premiere Pro tadi, kita kena timing balik. Contoh, saya nak keyframe A ni saya nak masuk lewat sikit. So kalau saya play daripada awal. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan seperti saya Rotan. Baru dia masuk. Ataupun korang tempelkan je terus ke awal video. Dan juga yang keyframe B pun tempel ke akhir video. So pada saya dia yang ni lebih menyenangkan lah. So dia akan straight depan je. Cikgu Luan terfikir tau, macam mana tu je lah kot apa yang saya nak share. Kenapa saya share juga footage 4K adalah sebab kalau korang shoot 4K dan korang zoom, let's say lah 2 kali ganda pada zoom inspector ataupun keyframe pada Premiere Pro tadi, dia takkan nampak pecah lah bila kita zoom dekat hidung saya tadi kan, nak dibandingkan dengan footage Full HD yang kita gunakan untuk sesi tutorial ni. Tapi tak apalah, tu korang boleh test sendiri dekat rumah nanti. Kat rumah. Sekarang PKP kan. Okay. Itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dekat dalam ruangan komen supaya saya boleh buat video upon request you guys. So, itu sajalah kot untuk daripada saya. Saya Cikgu Luan, Sampurgil. Saya Rotan.